Mahfuz Zama'ah, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang diramai Murabi kita yang disayangi, dan juga Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi saya tanpa membuang masa, saya mempersilakan Datuk Mufti untuk memulakan kuliah pada malam ini. Wallahualam masykur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang berusaha mengurusi surau Tuan Haji Hamid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, seterusnya orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah ceramah kita bahagikan kepada dua. Saya mulakan dengan sedikit ceramahan, dan selepas daripada itu saya mengakhiri dengan buka soal jawab. Mungkin saya ceramah dalam 10-15 minit, kemudian kita bukalah soal jawab. Dan barang yang saya tak tahu, saya mohon maaf, mungkin saya take note. Selepas sampai itu kita akan jawab dalam laman web kita www.mufti.gov.my, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya hanya menyebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa, dia akan memperolehi dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila Nabi sebut orang yang berpuasa mempunyai kegembiraan, maka ini kita dapat yakin dan rasa sejak kecil lagi. Kita darjah 1 sekolah, kawan kita puasa 23 hari, kita puasa 30 hari, sukanya kita. Artinya kenapa kita rasa macam tu? Kerana kita telah melengkapkannya. Allah bagi yang pertama, apabila kita dapat buka puasa tu seronok. Seronok ni Tuhan saja yang tahu. Orang tua umur 80 tahun pun sebut buka puasa seronok. Bukan umur 8 tahun, 80 seronok. Ini pelik. Tuan-tuan kata tuan-tuan buatlah. Saya tak pernah buat, tapi katakan buat, namanya mogok lapar. Kemudian bila buka mogok lapar tu rasa seronok tak? Tak, biasa je. Dendam ada, bengkak hati ada. Macam mana ni tak selesai lagi? Apa maksud macam mana tak selesai lagi? Maknanya hajat tuntutan dia tak selesai. Jadi dia dah tu. Tapi bila orang buka puasa, dia rasa selesai. Alhamdulillah, selesai. Pelik.
Jadi apabila seseorang itu dapat buka puasa, maka dia telah dapat banyak kelebihan di sisi Tuhan. Dia dapat buka puasa, seronok dapat buka puasa, pelik. Satu hari bulan puasa kita sakit, kita pergi kat doktor, doktor kata macam mana awak kena makan painkiller, bahaya. Kita pun ambil lah painkiller tu dengan air setengah gelas, bukan banyak pun, setengah gelas je. Minum, makan pil tu, kemudian kita minum air untuk melalukan pil dalam perut kita, dalam kerongkong kita, leher kita. Alhamdulillah, lepas tu kita tak makan, sehinggalah time berbuka puasa. Isteri kita hari tu jamu dengan udang galah, dengan udang harimau, dengan puyuh panggang, dengan pari bakar, sedap-sedap semua. Kita makan, kita bertambah, kita mengambil, kita merasa, tapi Allah buang seronok. Sebab kita terasa yang kita ni tak puasa gitu. Kalau kiranya apa benda sangat, sekadar air pun setengah gelas, obat 2 biji, setakat tu. Kenapa? Kerana Allah hanya anugerahkan rasa gembira kepada orang yang berpuasa. Walaupun kita dijuadahkan dengan makanan yang sedap hari tu, memang kita makan pun, tapi perasaan tu rasa terhutang sehari, terhutang 2 hari. Sebaliknya pada hari yang lain, takdir Tuhan lauknya tak ada, sekadar ikan kering je, ada sayur 2 tu je, nasi ala kadar, kita makan 2 pinggang, selamba je, tapi hati kita rasa puas, hati kita rasa seronok, hati kita rasa gembira. Kenapa? Ini hak Tuhan bagi. Bukan isu makan tu dan bukan isu makanan, tapi isu sempurnanya puasa. Itulah ketika berbuka kita rasa itu. Poin yang kedua, rasaan seronok ketika kita berpuasa ini juga berlaku apabila kita dapat raya. Penyimpang besar mohon raja-raja tu, dia nak umum raya tu, sekarang ni banyak boleh dijangkakan. Tapi kalau upset tu seronoknya, maknanya mereka kata lusa raya, tengok anak pulang, esok raya. Oh, berubah tuan-tuan, berubah. Seronok bukan kepala. Kenapa? Kerana kita telah menyempurnakan puasaan bulan Ramadan penuh. Kadang-kadang kita tengok pakcik tua dengar penyimpang besar mohon raja-raja umum raya esok tu, muka dia ceria. Nak tahu ceria tak ceria hari raya puasa ni tuan-tuan, dia raya selepas puasa tu sampai 30 hari, 60 hari pula, gabung antara raya puasa raya haji. Sungguh seronok. Saya seronok tengok selalu open house. Alhamdulillah, ini petanda kita ada rezeki, kita seronok. Saya baru balik daripada New Zealand dengan Australia, baru pagi dari Sabah. Saya tanya orang sana, rayanya mana? Kita bakal lemah ni, semangat nak ambil suasana. Nak ambil suasana. Saya tak tanya lagu pasal lagu raya, saya rasa pasrang. Tapi nak ceritanya, apa yang disebut mereka ni seronok raya. Maka betul Nabi kata, ketika kita dapat terima raya, kita seronok, menandakan kita telah selesai
ibadat puasa. Allah nikmat, gembira. Gembira ni tak dapat orang lain. Orang lain tak dapat, tapi orang Islam dia dapat. Seronok yang amat sangat. Kalau kita dapat faham tu Allah. Tuan-tuan tengok seluruh surah. Ji, sini ada buat majlis buka puasa tak? Ada. Ada tak tuan-tuan tengok bila azan Allah Akbar, Allah Akbar, seorang tu letak gelas. Kecewa aku. Tak ada. Semua gini gelas. Semua. Seronok semua. Pelik. Perkara ni tak ada dalam bab yang lain. Tuan-tuan, inilah mahalnya puasa. Yang kedua, lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa juga dia akan rasa gembira ketika dia temu dengan Tuhan. Saya nak bayangkan begini, tuan-tuan bekerja, ramai sini bekerja. Bos tuan-tuan minta satu tugasan. Tuan-tuan buat dengan seterbaik mungkin. Grade A terbaik buat tugasan tu. Dan tuan-tuan dengar pujian-pujian daripada pelbagai pihak. Tinggal satu lagi, ujung-ujung dengar dah bos tu puji, tapi depan mata. Dan bila dapat tahu bos tu puji dan dapat pada hari tersebut, kita akan rasa seronok yang amat sangat. Dan bila kita nak sangat bertemu, bos bagi berapa banyaknya. Kalau naik gaji pun daripada 48, jarang naik 84. Kan ada? Dia naik 52, naik 54, dia dah naik 84. Tengok, itu pun seronok sangat. Tapi sekarang bila kita selesai puasa, kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang bersifat maha kaya, dia tak bagi macam orang lain bagi, tuan-tuan. Dia bagi semua high class. Ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Benda yang tak pernah tengok oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah kelitah dek hati, kerana comelnya, kerana hebatnya, kerana agungnya, kurniaan Tuhan. Allah boleh bagi. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebut, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Sesungguhnya pada syurga tu ada satu pintu yang dipanggil, digelar, dinamakan dengan pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini orang lain tak boleh masuk kecuali orang berpuasa. Apa makna rai? Rai ini satu kalimah yang tak wujud dalam bahasa Melayu. Terjemahan tu tak ada. Setakat yang saya tahu tak ada. Mungkin kita kena popularkan. Hak lain ada semua. Saya contohlah, kalau saya tanya tuan-tuan, hidup lawannya apa? Mati. Kalau berjalan lawannya berlari. Berhenti ya? Oh, berhenti. Kalau tidur lawannya jaga. Kalau lapar lawannya apa dia? Kenyang. Kalau dahaga lawannya haus. Dahaga tu
Bila kita kenyang air, orang Kedah ke orang Perlis kata kenyang air tu namanya rayyan, puas hati. Setakat ni saya tanya semua peribadi ni, kalau dapat beri jawapan kat saya nak bagi RM1 selalu cash. Ni saya nak tanya otai-otai, jangan cara budak-budak orang tua-tua ni. Tuan-tuan sudah puasa berapa kali? Kalau umur 70, kurang-kurangnya 60 kali dah. Maknanya 60 Ramadan. Kurang-kurang biasanya 65 Ramadan. Okey. Dalam tuan-tuan dan puan-puan puasa tu, pernah tak dalam satu hari saja masa buka puasa tu tuan hanya minum air suku gelas, lepas tu tak minum-minum? Pernah tak? Tak ada. Yang adanya 3 jam aja. 2 gelas besar. Saya tak cakap orang lain, hamba pun sama. Kadang-kadang gelas kecil tu 10 kali minum. Patang buah. Air tu pun 2 gelas. Lacika segelas. Soya bean segelas. Sirap Bandung, orang Bandung tak makan, minum juga. Air. Kenapa kita kata macam tu, tuan-tuan? Sebab orang puasa ni nombor 1 kali air lah. Air. Kalau saya kata kat tuan-tuan 3 Ramadan marilah surah Ar-Rahman, saya nak jamu, nak makan nasi Arab sedap ni. Kambing New Zealand. Kambing New Zealand. Tuan-tuan pun semangat mandi. Saya jamu tuan-tuan makan. Tapi saya tak sedia air. Tuan-tuan tanya kata, tuan mana air? Saya kata saya tak sebut dalam surat tu, ajak makan je. Berat. Tak boleh terima. Itu nak ceritanya air itu penting sangat. Jadi rupa-rupanya sengaja Allah menjadikan manusia itu lapar, menjadikan manusia itu dahaga, menjadikan manusia itu tidak makan dan tidak minum. Ketika berada di mahsyar, Allah sahaja yang tahu berapa jumlah masa. Dengan ujian yang pelbagai itu, tiba-tiba bila boleh masuk ke pintu rayyan. Bila masuk ke pintu rayyan ni apa mana? Kau pintu mula-mula sekali hilang dahaga dah. Pelbagai minuman disediakan. Situ sahaja signal yang paling baik. Rajin tak tengok orang main bola? Semalam Liverpool lawan dengan Barcelona. Kalah Liverpool 3-0. Masalah kalah, sayang. Tuan-tuan tengok tak masa rehat? Bila masa rehat tu, pemain ni adakah dia berebut KFC? Dah. Air je pun buang. Air. Itu hambak hanya 45 minit. Bukan kejar penuh. Yang kejar bola dekat dia, yang kejarnya. Pro ni dia tak gelek bola lama. Bola kaki dia tak sampai 3 saat. Tu pro-nya. Tapi sudah rehat air, tuan-tuan. Botol ni padang sekali je kuf. Ambil hot air. Tengok. Itu gambaran. Jadi bila dah dalam keadaan macam itu, kita dapat air babur rayyan, habis kehendak lah. Dalam bahasa mudah, Tuhan tahu dah perangai kita ni manusia yang tak elok. Bab air ni jangan main kurang. Sebab itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dia bersama dengan Amr bin As. Bila dia sama dengan Amr bin As, masa tu ni jadi khalifah, ni jadi gubernur di Mesir. Dua-dua sahabat Nabi. Dua-dua ni cerita, apa cita-cita awak? Kalau awak nak ada dalam hidup ni, apa benda nak? Kata Amr bin As, saya nak sangat kalau saya ada kebun besar, comel, ada anak sungai, ada kambing,
ada makanan, tempat lapar, letak sejadah, pegang, zikir, subhanallah, alhamdulillah. Ada khadar, orang mari teh boleh tuang, apa ni, kambing boleh panggang. Oi, sedap ni. Tengah bercakap ni, yang tuang air tu namanya wardan, serve khadam. Dia pasang telinga. Muawiyah ni cerdik, dia tengok, tahu dah tok ni dengar ni. Lalu dia pun cakap, ya wardan. Kawan kejut, hang duk dengar kami duk cakap tentang cita-cita kami. Sekarang kami nak tanya, apa cita-cita kami? Wardan jawab, ya Amirul Mukminin, saya bercita-cita kalau boleh saya diberi air sejuk segelas di musim panas untuk basuh tekuk saya. Terkedu kawan. Hak sebut banyak-banyak tu cukup segelas air. Yang sebab tu air tebu laku lah masa tu apa? Minum air tebu ni orang kita minum air tebu senapah Munah masa senapah betul. Tengok, dengar sahaja jawapan tu, apa kata Wardan, kata Muawiyah, ghalabana Wardanul yaum, hari ini Wardan telah mengalahkan kita. Poin yang saya nak nyatakan, betapa puasa Ramadan Al-Mubarak, khususnya kita dapat berbuka puasa dengan air dan kita dilayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat seperti itu. Ini yang agung besar, nikmat besar. Maka fabiha wa ni'mah, bahagialah orang yang dapat perkara tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey. Okey. Sahabat kita tanya, seorang perempuan di bulan Ramadan, contohlah bulan Ramadan siang hari, dia ni mengandung. Bila dia mengandung, tiba-tiba keluar darah. Apakah status puasa dia? Seperti yang kita maklumi, orang yang mengandung tidak akan ada haid dan tak akan ada nifas. Ini yang maklum. Akan tetapi sebahagian istiqra', kajian, ada juga berpendapat boleh berlaku. Tapi pendapat tersebut mesti kena ada data lah, kena ada sebab apa-apa. Masyhurnya tak. Jadi mengambil hukum yang ghalibi, aghlabiyah, kebiasaan, yang mana orang mengandung tak akan datang haid, maka ketika itu kita menganggap darah itu darah istihadah atau darah fasad. Bila darah istihadah atau darah fasad, dia abaikan dengan berlaku pendarahan ataupun ada darah tersebut, dan dia kena sempurnakan puasa dia. Dan dia mengambil hukum macam orang puasa, berkenaan darah tu dianggap seperti darah penyakit. Inilah yang paling masyhur dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya. Perempuan itu sembahyang seperti biasa berdasarkan kepada hadis Hamnah binti Jahash, di mana Nabi pernah menyatakan tahayyati sittan aw sab'an, kamu berhaidlah 6 hari atau 7 hari, selepas daripada itu anggaplah darah itu darah istihadah, kamu buatlah seperti biasa. Wallahu a'lam. Ya.
Ya. Injection di bulan Ramadan batal tak puasa. Ulama bagi tahu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, injek itu di mana? Kalau injek itu pada urat, pada biang, maka hukumnya tak batal puasa. Inilah yang difatwakan oleh Lajnah Fatwa Azhar sejak 1948 lagi. Tapi kalau injek itu berlaku pada saluran yang dipanggil sebagai al-manafiz ataupun rongga terbuka, macam masuk wayar ke dalam hidung ataupun dalam mulut dan seumpamanya. Sebahagian ulama yang masyhur menyatakan batal. Kedua pula jenis injek. Injek kalau sifatnya ubatan, maka ia tak batal puasa. Tapi ada satu lagi injek, namanya injek ghizai. Apa makna ghizai? Dia menggantikan makanan, seolah-olah dia mengenyangkan. Maka ia dianggap sebagai makan juga secara tak langsung, sebagaimana dalam kitab Tabyin Al-Masalik menyebut hukumnya adalah batal puasa. Sebab itu biasanya kat kita injek tu kerana cabut gigi, injek kerana polio ke apa ke, demam ke, yang itu tak batal puasa. Wallahu a'lam. Ya. Mana yang lebih utama dalam bulan puasa, sama ada kita qada sembahyang ataupun buat solat sunat? Mana yang lebih utama pada bulan puasa, kita qada sembahyang atau kita buat sunat? Sini sembahyang berapa rakaat? 20. Saya tak marah, 8 pun tak marah, 20 pun tak marah. Marahnya tak sembahyang. Apa? Dah bincang 8 20 orang sembahyang ada. Itu masalah. Okey. Yang sebaiknya dalam keadaan macam ini, walaupun kita dengar pandangan hak kata sunat tak boleh buat kalau ada fardu dan seumpamanya, kita kalau boleh nak himpunkan banyak kebaikan. Dalam hal ini saya syorkan mudah. Pertama sekali, tuan-tuan datang ke masjid awal, sudah sembahyang maghrib rumah dengan isteri, anak isteri, masuk waktu 8.30, pukul 8 lepas suku tu pergi masjid. Bila pergi masjid, sembahyang kotak dulu. Nak jember ke 8.45 katakan sembahyang, kotak dah sembahyang. Berapa banyak dah boleh kotak kita sembahyang. Okey, selepas daripada itu sembahyang isyak berjemaah. Sudah sembahyang isyak, kita sembahyang tarawih bersama imam. Moleknya kita buat 8 rakaat cukup. Sudah 8 rakaat tu imam bangun lagi, yang tu kita sembahyang ikut imam, kita qada sembahyang kita. Maknanya kita boleh, dia ulama kata mazhab Syafi'i, muftarid boleh ikut mutanafil. Maknanya orang sembahyang fardu boleh ikut kepada orang sembahyang sunat. Macam kita mari masjid tu lewat sikit hari tu, imam start dengan sembahyang tarawih dah 2 rakaat, kita sembahyang isyak 4 rakaat. Allah, aku ikut sembahyang tu imam 4 rakaat kan Allah sembahyang isyak. Makmum. Tapi tu imam beri salam, jangan kita beri salam, tambahlah lagi 2 rakaat. Itu cara dia. Jadi hak tu pun sama, kita pun sembahyanglah sunat, sembahyanglah fardu, qada. Ertinya kita boleh berapa banyak. Qada sebelum sembahyang kita boleh buat, qada selepas 8 rakaat pun kita boleh buat, sembahyang tarawih pun kita boleh buat, sembahyang witir pun boleh banyak. Kalau kita boleh dah 30 rakaat ataupun 30 kali solat dah pada satu malam tu, fabiha wa ni'mah, sekejap je. Itu cara. Jadi kita tidaklah fikir mesti buat ni. Lepas tu datang pula syak, habis ke tak lagi, habis tak lagi. Jadi kita tiap-tiap bulan Ramadan tak ada sembahyang tarawih je. Sembahyang tarawih ni tak ada bulan lain, bulan Ramadan sahaja. Allah. Ada soalan lain? Ya.
berpuasa. Jadi maksudnya ada umat lain tak daripada umat yang dilibat berpuasa wajib. Dan umat tidak ada puasa. Ada? Ada umat terdahulu. Ya. Kalau nas hadis menunjukkan bukan masalah puasa Ramadan, dia sebut nas hadis puasa. Jadi maknanya umat-umat terdahulu kalau mereka ni betul-betul puasa, insya-Allah mereka pun akan dapat juga. Sebab nas tu tidak menhadkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalil saya akan tunjukkan dalilnya. Wallahu a'lam. Kaedah terbaik untuk ganti puasa yang kita pada tinggal masa budak-budak sekolah dan masa muda-muda remaja. Okey. Kaedah yang terbaik untuk qada puasa bagi kita yang tinggal masa kecil, masa muda, masa remaja, masa huha ni macam mana? Pertama sekali kita ambil kertas, ambil pen. Kita takdirkan dulu kita rasa berapa banyak. Kita pun sebut dengan 3 takdir. Kalau boleh 2 takdir. Takdirnya kita sebut paling sikit. Rasa-rasa, kita rasa ada 60 hari, paling sikit. Kita tulis 60 hari. Mari mikir paling banyak. Kita kata paling banyak saya rasa 80 hari pun. Kalau siapa pun 80. Maka kita mengambil hala kebanyak. Maknanya 70 hari ke 75 hari ataupun 76 hari. Itu cara kita takdir. Maka dengan cara ini sekurang-kurangnya takrib kepada benar. Kemudian kita fidyahlah apa yang kita tinggalkan itu. Katakan sekilo sehari. Kalau 80 hari 80 kilo sebagai backup, ataupun 100 kilo beli berahak 5 kilo 5 kilo, cari 20 kapik bagi pada orang fakir ni miskin ni, insya-Allah. Soalan banyak lagi kan? Kalau banyak kita azan dulu. Kalau sudah rasa kalau kambing ni kena sudah awal ni namanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على Okey tuan-tuan, kalau ada satu dua soalan lagi silakan. Tadi saya tanya lagi lah. Ya. Orang ni berpuasa Ramadan masa Ramadan ni tak sembahyang tu. Ya. Tak sembahyang. Dia puasa Ramadan tapi tak sembahyang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada orang dia tak sembahyang tapi dia puasa. Dr. Yusuf Al-Qaradawi jawab panjang lebar isu ni. Begitu juga para ulama yang lain. Kita ibadat nak cari redha Allah, tapi kita tak sempurnakan, maka sebenarnya cara itu tak betul. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut salasun min ural Islam. Ada 3 perkara termasuk dalam simpulan-simpulan Islam. Siapa yang mengungkai salah satunya boleh terkeluar ia dengan dia daripada Islam, dengan dia i'tiqad, dengan dia buat dan dia menyatakan tak apa sebagai contoh, dan dia tidak mengiktiraf. Pertama syahadatain, 2 syahadat. Kedua solat, ketiga puasa. Walaupun hadis ni disebut oleh para ulama, tapi Al-Imam Az-Zahabi begitu tegas berkenaan dengan hal tentang bab puasa juga bab solat. Makanya kita katakan bahawa mereka yang puasa tapi tak solat, dia tidak termasuk dalam untuk nak meraih puasa ke arah ketakwaan. Kerana dia tak salah, dia menempah kemurkaan Tuhan dan dia telah melaksanakan perkara yang Allah tak suka. Ini berdasarkan kepada satu hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji, bahkan beramal dengannya, maka Allah tak kisah dengan sebab dia tinggal makan, minum dan syahwatnya. Apa maksud? Mafhum daripada nas ni, bila seorang tu buat perbuatan yang keji, maka bila dia buat perbuatan yang keji, soal dia puasa tinggal makan minum pun tak diiktiraf oleh Tuhan. Dan kita nyatakan perbuatan yang paling keji adalah perbuatan tak sembahyang. Kerana sembahyang ini tiang dan hukum agama yang tak boleh dikompromikan. Al-ahdul lazi bainana wa bainal kufri tarkus salat. Yang menjadi perjanjian antara kita dan kekufuran adalah dengan sebab tinggal sembahyang. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah keluar daripada Islam, kufur. Maksudnya Rasulullah SAW amat marah kalau orang tak sembahyang. Jadinya orang yang berpuasa tapi tak sembahyang, sebenarnya dia
mendapat keredaan Allah, saat yang sama dia mendapat kemurkaan Allah. Dengan sebab itu, apakah Allah akan terima orang yang dimurkanya walaupun dia cuba mencari keredaannya, kerana dia tidak menepati kehendak Muslim yang sejati, yang mana perlu melaksanakan segala rukun Islam yang 5, termasuklah haji jika sekiranya berkemampuan. Justru kita katakan orang macam ini perlu disedarkan, jangan buat seperti itu. Bila solat, bila puasa, maka solatlah. Kenapa Nabi SAW menyebut qad iftaradallahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Bulan Ramadan ni Allah fardukan ke atas kamu berpuasa, dan aku mensunatkan ke atas kamu untuk qiyam. Kalau qiyam tu juga disunatkan supaya orang lakukannya, mimbabi aula, bahkan itulah yang sepatutnya, yang fardu, barang tentu ia mesti dilaksanakan dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Okey. Ya. Okey, dalam masalah ni saya syorkan bayar kepada PPZ kalau kita di wilayah ni. Hasil daripada bayaran zakat tersebut, kalau kita kaya lah, yang kita bayar seperti 50,000, kita berhak mendapat wakalah. Dia pulang balik untuk kita hakikkan. Jadi situ kita telah himpunkan dua perkara: tanggungjawab sebagai membayar zakat, tanggungjawab sebagai mentaati pemerintah dalam isu zakat, dan tanggungjawab kita kepada sahabat, khususnya keluarga kita yang berkeperluan untuk menerima asnaf yang zakat. Saat yang sama, tuan-tuan bolehlah laporkan kepada PBZ ataupun Baitul Mal untuk anak ataupun keluarga yang memerlukan bantuan. Wallahu a'lam. Last soalan ada? Ya. Waktu yang afdal untuk kita bayar zakat, zakat fitrah. Waktu yang afdal kita bayar zakat fitrah ni adalah pada hari raya, malam raya, itu afdal. Begitu juga pada pagi raya, itu afdal. Tapi keafdalan itu dengan satu nas hadis untuk dilaksanakannya. Apa kata Nabi SAW? Nabi sebut zakatul fitri tu'matun li al-masakin wa tuhratun lis-sa'imin wa tu'matun lil masakin. Maksudnya zakat fitrah itu fungsinya dua. Pertama, untuk mensucikan dosa orang-orang yang berpuasa, mana longgar-longgar puasa. Yang kedua, untuk beri makan kepada orang miskin. Maksudnya, bila kita puasa, whole puasa kita selama sebulan, maknanya di situ mungkin ada terlupa ke, cakap tak betul ke, apa ke, waktu nak dihapuskan. Jadi berlaku penghapusan tu selepas selesai puasa. Dan yang kedua, untuk beri makan orang miskin. Kenapa nak beri makan? Kerana raya ni bukan orang kaya sahaja nak kaya, orang miskin pun nak kaya. Jadi dia perlu makan, dia perlu minum, jadi kita bagi. Jadi duit apa ni, bahan makanan zakat itu terus dibagi. Jadi cara zaman dulu dia bagi direct kepada orang fakir miskin tu. Jadi dia bagi. Okey, sekarang ni macam mana? Sekarang ni apa yang dibuat oleh Baitul Mal khususnya, kalau di wilayah di mana dia bagi kepada fakir miskin seminggu, 2 minggu ataupun 3 minggu sebelum raya, di mana dia mendahulukan dulu. Jadi maknanya
hakikatnya sama jugalah. Dia dapat dulu nak beli apa yang sesuai, nak pakai, nak makan, nak apa, semua sekali berlaku. Mafhum daripada kenyataan ni maknanya, walaupun kita kata sunat kita bayar pada waktu tersebut, maknanya pada malam raya ataupun pagi raya, tapi saya tengok dalam bab keluasan syarak, dengan kesibukan kita, kalau kita awal pun alangkah baik. Bulan Ramadan kita awalkan bayar. Kenapa kadang-kadang ada orang tu akhir Ramadan lagi sibuk? Ada orang tu dia kata gini lah, hamba nak balik ke Kedah, ke SIP, nak bayar kat SIP. Dia tugas sehingga sampai pada petang akhir Ramadan. Pukul 6 tu baru nak balik rumah, siap dengan isteri, capur nak buka puasa, lepas buka pula. Akhirnya kita pun pukul lepas maya isyak baru balik ke Kedah, ke sini. Naiklah kereta. Tuan-tuan tahulah kalau jalan Lebuh Raya ke Nunung, sarding, kereta tu sarding. Kita pula ialah suka pasang lagu raya gembira dengan bini, dengan anak ni. Tapi kadang-kadang tengok tu jadi letih hati kau. Akhirnya sampai dekat Seni River tu pukul 4 pagi. Dah banyak kereta. Pukul 4 pagi. Sampai ke Tapoh tu pukul 6 pagi. Si jauh lagi. Pederah punya pederah. Akhirnya sampai ke sebelah Kak Ipoh tu pukul 8 pagi. Masa tu kita dah mikir dah, nak bayar zakat lupa habis dah. Yang pentingnya nak sapah, nak semayang raya, nak ni. Tak ada suasana raya dah, muka bengke je. Orang suruh balik awal, malah bini pula laser pula. Kita pun bengke. Nak marah dah boleh, habis gitu. Dah raya, maaf apa semua sekali. Pakai raya dah kereta. Ramai orang raya atas jalan raya. Ramai. Jadi akhirnya kita buat zakat selepas mayang raya, itu tak betul. Jadi untuk mimbar supaya tak berlaku seperti ini, kita awalkan zakat tu. Itu lebih baik dan lebih sejahtera. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kebetulan saya pun bawa balik jadual pun tak nak betul, esok pun banyak lagi berjalan. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Bersama kami ni banyak buku solat tarawih, boleh berangat balik. Solat witir kita tengok balik. Solat duha untuk kita buat ni. Nak ambil semangat pendakwah terkenal Dr. Rahman Humaid As-Sumaid yang mengislamkan 11 juta manusia, yang bina 5,700 masjid. Banyak jasa dia. Ramadan Al-Mubarak, banyak soalan-soalan tuan-tuan tanya tadi, kita jawab. Matlaq Badrain, satu buku yang cukup baik berkenaan dengan fiqh dalam mazhab Syafi'i. Hadis 40. Kalau boleh hadis 40 ni tuan-tuan belilah satu sorang. Saya syorkan pada bulan Ramadan kita ambil masa sejam. Setengah jam sebelum buka, setengah jam selepas buka. Maknanya semua anak bini kita siap-siap mandi pukul 6, pukul 7 tu semua settle dah, pakai jubah, pakai ni. 10 minit pertama baca buku ni, ambil 3 hadis hari, baca matang saja ataupun syarah saja, makna saja. Habis 10 minit, maknanya dalam masa sebulan kita khatam matan Arba'in Nawawiyah dengan keluarga. 10 minit kedua kita zikir, tahlil, baca Quran dan seumpamanya. La ilaha illallah 10 kali, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali, la haula wala quwwata illa billah 10 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. 10 minit terakhir kita angkat tangan doa. Allahumma ya Allah, ampunlah dosaku, anakku, isteriku, keluargaku semua sekali. Da'watus sa'im la turad, doa orang yang berpuasa tak akan ditolak. Bila kita buka, kita ambil masa 15 minit. Sudah kita buka, kita koma sahaja, kita boleh semayang.
Sebelum pukul 8 keluarga kita siap sembahyang. Kita tengok, kita belajar ilmu. Mana ada orang belajar tak nak buka puasa, tu pahala. Baca Quran, zikir, itu pahala. Doa mustajab, itu pahala. Tapi kalau gaya bebas, masa tu baru nak makan, masa tu lepas tu 10 minit, 15 minit berebut tandas pula gini-gini. Kadang-kadang semayang pukul 8.30 semayang, 8.20 semayang. Dia terkejar-kejar. Dia nampak kehidupan tak berapa sihat macam tu. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatina ad-din ala tawhid. Tanam al-aziz bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.